سمسبلا سبل رشاد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي رسول الله يا طوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين رسول الله يا طوي الجبين ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي الله يا الله يا الله يا صلاة لم تزل تتلى عليك كمسطر النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كمسطر النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي بالسلام المبين لنقطة التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعين يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Main biasa. سلام الله على طه رسول الله صلاة الله صلاة الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالحبيب رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله
إلهي سالم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البر يا الله أهل البر يا الله سلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-muqasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Laqad sadaqallahu ar-rasulahu ru'ya bil haqq. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat yang terlalu banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat dapat kita mengenal Allah dari dirinya sendiri hingga kita tidak was-was lagi. Dan terutama nikmat yang paling besar, Allah mengurniakan kepada kita nikmat hidup yang sebelum ini kita belum disebut ada lagi. Belum disebut ada. Kena faham benar-benar. Kita ni belum ada. Belum disebut ada nama kita lagi. Roh pun tak ada. Tak ada, yang ada hanya Allah. Jadi Allah ingin dia dikenali. Bukanlah Allah memerlukan kita. Tapi sebenarnya dia nak menceritakan dirinya. Jadi dia ciptakan. Dia zahirkan hidup. Di mana kita faham bahawa hidup kita ini cerita-cerita kisah-kisah Allah. Inilah nikmat yang paling besar. Ya, daripada segala nikmat tu tadi, nikmat yang paling besar bila kita dah tenggelam, dah lebur, Allah leburkan kita, baru kita tahu. Kita tidak ada was-was lagi bahawa kita ni cerita dia. Hidup tu pun dia hak dia. Jadi segala-gala pun semua kehendak cerita dia semua. La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la samiun, la basirun, la mutaqin, la khulm. Tak ada yang wujud bagi melainkan adanya Allah. Jadi Allah itu menyatakan kita, ya, seolah-olah kita ini menyaksikan kita yang ada. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bersembunyi di tempat yang nyata dan terang. Jadi jangan kita ini tertipu dengan apa yang Allah nyatakan pada kita dan sekian alam. Apa pun saja yang Allah nyatakan, apa yang Allah pada kita dan pada sekalian alam ini,
jangan sampai kita terhijab. Jangan sampai jadi kita terhijab dengan Allah. Kerana Allah menyatakan tu bukan untuk tujuan menghijab kita. Tapi tujuan tu menyatakan. Yang dia lah yang menyatakan tu. Kita nampak bulan, jangan nampak bulan tu. Tapi kita nampak siapa yang menyatakan bulan tu. Termasuk kita, kalau kita ni hidup, siapa yang menyatakan hidup kita, itu yang kita kena tahu. Jadi perhatikan, jangan sampai kita tertipu dengan sesuatu yang Allah nyatakan, walaupun sekali syurga, ataupun neraka, ataupun apa saja pun, pangkat, keturunan kita mulia, apa pun saja kita, kekayaan kita, kehidupan kita sedetik ke depan ke apa, jangan sampai kita terhijab ataupun kita tidak mengetahui bahawa segala hal-ehwal ke depan sesaat kita adalah menyatakan dirinya yang esa. Itulah tempat yang harus kita ketahui. Kita sekarang ini dah telajak. Kita diajar daripada kecil. Pelajaran kita ini adalah memuja kepada yang dinyatakan Allah. Allah menyatakan itu bukan kita berhenti pada apa yang dinyatakan Allah. Tapi itu yang berlaku dalam kehidupan kita sekarang. Kita tak ajar dia ajar daripada kecil, tahu-tahu dah besar ni pun kita buta lagi dengan Allah. Kita masih lagi bersandarkan kepada sesuatu yang selain daripada wajah Allah. Sesuatu yang Allah nyatakan adalah memiliki wajah. Segala sesuatu yang Allah ciptakan memiliki wajah. Tetapi Allah itu bersembunyi di sebalik wajah tu. Kerana dia mencipta wajah, tentu dia ada wajah. Tapi dia sebabkan Allah laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama, Allah menyatakan 7 lapis langit tu untuk supaya dia tidak boleh disamakan. Bukanlah Allah tu tidak memiliki wajah, tetapi Allah memiliki wajah, dia bersembunyi di sebalik apa yang diciptakan, wajah-wajah yang dinyatakan. Jadi setiap wajah yang nyata itu kita kena nampak siapa yang mencipta wajah tu tadi lebih cantik lagi, lebih indah lagi wajah. Ini susah sekarang. Mereka-mereka yang mengaku banyak ilmu, tinggi ilmu, PhD banyak, tetapi tidak mampu untuk menerangkan tentang diri keesaan Allah yang sebenar-benar. Seperti yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW, engkau terjadi daripada nur wajahku ya Muhammad. Maka tak lain Nabi Muhammad jelas menjelaskan kepada kita bahawasanya kita ini adalah cahaya yang apa saja nyata pasti akan kita lihat Allah dahulu. Tetapi kita tak faham kita ini terjadi dari nur cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rohaniah kita. Tetapi kita sangkut, kita biarkan kita ni bukan berasal daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah keturunan yang lebih mulia lagi daripada keturunan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita semua ini berasal daripada nur. Roh kita berasal daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ni sendiri adalah nur juga. Tapi mengapa nur tu tak nampak? Nur tu tak menyuluh, bahawa nur itu menyuluh menyatakan bahawa apa pun yang terlihat oleh nur kita tadi adalah dia yang menciptakan. Maka kita tidak buta tentang Allah. Jadi daripada kecil
Sekarang ini, zaman kita ini tidak dimasukkan ilmu pengetahuan ini. Entah ke mana pergi orang-orang yang, saya tidak menyalahkan, tapi inilah maknanya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rugi kita kalau kita di dunia lagi tidak dapat mengenal Allah. Kita lebih kenal surga, lebih kenal neraka, tapi pencipta surga dan neraka itu tidak kita kenal. Itu satu kejahilan yang nyata. Itu satu dikatakan kesyirikan yang dibiarkan. Kita telah mensekutukan Allah, tetapi kita rasa tenang. Itu kesilapan yang besar. Bukan saya cakap syurga dan neraka tidak ada, tetapi Allah bersembunyi di sebalik tu. Jangan sampai kita terhijab dengan sebab aku menciptakan syurga dan neraka. Aku ciptakan syurga dan neraka, kata Allah, bukan untuk menghijab kamu. Mengapa aku ciptakan syurga? Supaya engkau tahu siapa pencipta syurga. Tapi kita ni susahlah. Balik-balik bila cerita, balik-balik ala tujuan syurga. Bukanlah saya cakap syurga tu tidak ada. Hala tujuan kita kan kembali kepada Allah. Dalam kehidupan kita, kita berkehidupan dengan Allah. Itu syurga atau neraka, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah dapat Allah tu tadi, kita telah mendapati bahawanya surga berada dalam genggaman kita. Bukanlah saya cakap tadi dijamin masuk surga, bukan. Tetapi kita dah dapat Allah Tuhan punya syurga. Tapi kalau kita pergi ke satu istana, kita nampak bermacam-macam. Di keliling istana itu ada belian, ada macam-macam lah istana raja kan. Macam-macam ada kekayaan dalam istana raja tu. Tapi raja dia kita tak mau kenal. Kita dapat ke memilikinya? Cuba kita buka lah nur akal, nurullah kita. Supaya nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, apa ya kalam yang kita pelajari, teranglah seperti hati Rasulullah. Jadi biarlah kita ni bertambah kita berpelajaran, bertambah kita nyata mengesakan Allah seperti dia mengesakan Allah. Bukan bertambah ilmu, bertambah kita rasa kita ini ada keakuan diri. Itu tandanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat di situ. Kalau betul dia tu hamba-Ku, biar dia beribadah, maka dia akan berasa hilang keakuan diri. Kerana dia tahu segala al-ehwal kehidupan dia disusun oleh Allah. Maka dia selalu menyerahkan dirinya kepada Allah tanpa dia merasa ada lagi keakuan diri. Oh, kalau serah diri kepada Allah, duduk diamlah, jadi gila lah. La haula wala quwata. Itu orang yang tak sampai, dia akan bercakap gitu, menakut-nakutkan. Hidup kita berada dalam kesyirikan, kita tidak takut. Tak takut kita. Tengah malam, gerbum jatuh atas zinc kita. Apa benda tu? Itu Allah nak mengusik kita, hati kita tinggal lalai. Dia bagi kejutan supaya kita terkejut, supaya ingat teguran daripada Allah. Kita mencari apa benda tu. Binatang apa benda ni? Benda apa? Hantu ke apa? Pemikiran kita, sebab kita dah mempelajari sesuatu tu bukan daripada Allah, begitulah jadi. Tapi kalau sesuatu tu kita belajar semuanya daripada Allah, kita akan nampak Allah dahulu. Kita akan persangkaan sentiasa Allah lah. Dipenuhi kehidupan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa kita esakan dia, satu dia je. Apa pun berlaku. Tapi kalau kita tak pegang ke situ, selain daripada Allah, itu syirik. Itu kita mendewa-dewakan selain daripada Allah. Sebab selain daripada Allah tu adalah makhluk, maka makhluk kita telah menyembah kepada makhluk. Inilah kehidupan sekarang
yang kalau kita lihat benar-benar diberi penglihatan oleh Allah, maka takut kita melihat. Banyaknya dah bercampur baur. Disatukan Allah Ta'ala semua. Tu. Jenis-jenis manusia-manusia yang lebih teruk, perangai dia lebih teruk daripada binatang. Kalau binatang tu teruk dah, dia bahkan balhum kal an'am, lebih teruk daripada binatang terkenakan. Kita dah berkehidupan bercampur dengan manusia-manusia yang berperangai gitu. Hari-hari melakukan syirik. Hari-hari kehidupan dia tidak dapat mengesahkan Allah. Hari-hari berdoa untuk bukan apa, memaksa Allah Ta'ala untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi dia gunakan bilangan bacaan daripada Quran, dia kata ud'uni astajib lakum. Perkataan dia gunakan dengan tu. Tapi hakikat sebenarnya dia hanya menyembah pada Allah demi untuk nak sesuatu selain daripada wajah Allah. Maka tu satu kesyirikan juga. Bukan Allah tak bagi minta, memang Allah suruh minta. Tapi makam ud'uni astajib lakum tu bahkan makamnya adalah bila engkau berkeadaan dah cukup dengan Allah, maka Allah akan berkata ud'uni astajib lakum. Faham tak? Kita tak faham, kita kena jumpa Arif Bila untuk mentafsirkan ayat Allah. Bukan mentafsirkan ikut kita punya hawa nafsu. Orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, kita suruh dia tafsir Quran. Jahannam hidup kita. Kita kena jumpa orang ahli Allah. Orang ahli Allah ni dia hari-hari dia mempraktiskan ayat Quran itu, mengakhlakkan ayat Quran tu daripada satu makom ke satu makom. Untuk dia minta kepada Allah menjelaskan apa makna ud'uni astajib lakum tu kadang-kadang 3 bulan baru dia dapat faham. Faham? Saya bukan nak songsangkan ayat Quran. Memang Allah suruh. Tapi keadaan macam mana waktu asbabul nuzul turun ayat untuk Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Waktu tu Rasulullah dalam keadaan cukup dirasakan dengan Allah, barulah Allah Ta'ala kata ud'uni astajib lakum. Kita tidak dalam keadaan memang kita tak cukup, tak puas hati dengan Allah, kita gunakan ayat tu. Sebenarnya tak sesuai. Supaya saya dah cakap dulu, kita meniaga baca ya Qahar, ya Jabar, ya Qahar, ya Jabar. Kita meniaga, orang takut nak masuk. Muka macam rimau, ya Qahar, ya Jabar. Nak perang tu. Muka orang perang macam mana? Takut orang nak masuk kedai. Ayatnya Asma' Husna tu. Nama-nama tu bagus, tapi disebut tak kena pada rak dia ataupun dia punya tabaqah, tingkatan dia. Tingkatan dia bukan tingkatan dia ketika perang, makom dia untuk dibaca. Kita baca waktu berniaga pula. Kita kata kita dah serasi lah baca ni. Hari-hari dah 20 tahun aku amalkan. Nampak muka kau jari masa berniaga aku teruk, orang takut tengok aku. Daripada jauh lagi tengok muka-muka perang. Jadi ya Rahman, ya Rahim ataupun ya Razak, ya Wahhab. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berniaga baru sesuai wajah tu kasih sayang. Orang membeli marah kita pun kita tak marah dia balik. Sebab kita amalkan kasih sayang. Tadi saya uji tadi satu perempuan, 2 orang perempuan tadi. Beli barang kat supermarket di Kanga tadi. Tu pergi dengan orang rumah saya kata. Dia kata beli barang perempuan kan. Nak beg plastik tak? Dia kata. Saya ada situ, saya nak bayar duit. Saya cakap, nak bawa macam mana kalau tak ada beg plastik? Dia kata. Dia marah. Ya, mana dah tahu kalau bawa beg plastik sendiri? Dia kata. Lah. Dia jawab gitu kan. Pasal dia hanya pekerja. Yalah, tapi walaupun pekerja, dia tak lulus lah. Kita customer kan kita kena. Beg plastik 20 sen. Bukan kira duit 20 sen. Tapi dia kena ada sistem tu, sistem aja. Dia tak diajar. Pasal toke dia tu, supermarket tu orang bukan Islam.
Dan kebanyakan orang Islam sendiri pun meniaga tapi tak tahu adab-adab meniaga. Kita bila cakap terima kasih, dia langsung tak jawab dah. Sebab kita tegur tadi, kita cakap nak bawa macam mana kalau tak ada beg plastik. Jadi dia tersinggung. Lalu kita dah bayar, dia tak ucap terima kasih. Kita cakap, beli terima kasih dia tak jawab, dia diam. Maknanya kesan daripada kita tadi bahawasanya dia, mana kita uji tu, makna kita tahu dah dia tak reti berniaga. Kalau jadi pekerja pun dia tak jadi pekerja yang baik lah. Customer dia lari, toke dia pun bankrupt, nanti dia pun tak dapat gaji. Jangan ingat tak ada efek. Aku bekerja dah lantak lah, aku tak jaga customer aku, lantak lah. Bos aku, ialah bos kau yang bagi kau gaji. Kalau dia rugi, kau pun tak dapat gaji kan. Jadi gitu. Kita kena belajar. Kita bila belajar, ajar anak-anak kita daripada bawah ni, kenal diri, kenal Allah, anak kita bertambah naik, nanti bertambah berakhlak. Kerana ketinggian ilmu tu tadi letak pada akhlak. Tidak aku mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan memperbaiki akhlak manusia. Jadi apa hala tuju kita ni? Kita bertambah, kita berilmu, bertambah akhlak kita dengan Allah. Nak angkat gelas, kita sebelum nak gerak tu kita dah praktis macam lah lama-lama. Baru kita dapat kemanisan, kita bergerak, kita rasakan Allah yang gerakkan kita. Itu akhlak. Tapi kalau dengan Allah, peduli Allah dah bagi kudrat, kita takkanlah kita nak minta kebenaran dia. Ya Allah, mentang-mentang Allah bagi kau tak tahu terima kasih. Sebabnya kau tak belajar kenal diri, kenal Allah. Kau gunakan sesuatu yang Allah bagi tanpa kau minta izin. Memang dia bagi tapi kau tak. Itu menunjukkan kau perhubungan engkau dengan Allah itu tergendala, ataupun perhubungan engkau dengan Allah tu tadi jadi tak ada akhlak. Bila dah tak ada akhlak dengan Allah, jadi apa saja pun amalan dalam kehidupan dia pun dengan tak ada akhlak. Dia rasa dia yang buat ni, dia rasa ni, dia rasa semua, dia akan rasa dia. Lama-lama dia berada dalam kesyirikan yang besar. Apa dia? Susah nak menerima bahawasanya dirinya tu adalah hak Allah. Dia dah mengaku dirinya tu ada hak. Maka itu dia berdoa, dia minta, aku nak hak aku ya Allah. Kurang ajar. Dalam berdoa jadi kurang ajar. Saya pernah berdoa, ditolak tangan saya kedua ni ke muka saya. Sebab tak ada akhlak saya. Sebab saya berdoa, saya tidak menghadirkan Allah Subhanahu Wa Taala dahulu. Saya terus berdoa. Saya beryakinan dengan bacaan doa saya. Saya tak berkeyakinan Allah tu lebih. Kita lebih yakin pada doa tu daripada Allah kita hadirkan. Tu syirik. Tu bahaya. Jangan salahkan saya pula. Syajih ni ilmu dia ada ke tak boleh doa. Bukan saya tak bagi doa. Sampai bila engkau tidak berakhlak di hadapan Allah. Engkau tidak menghadirkan Allah dahulu. Dan kau tak kenal Allah dalam berdoa, menyebabkan kau memaksa Allah, kau tak sedar. Bila Allah tu tak bagi, kau malas nak berdoa. Ataupun bila Allah bagi, kau rasa macam kau punya doa tu diterima. Sebenarnya itu dah memang rahmat Allah, dia bagi, dia datur. Kita kena faham, bila doa kita jadi, bukan doa kita yang jadi. Bukan permintaan kita, tapi sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan, ya Allah. Itu ada berdoa, bukan saya kata. Dia suruh kita berdoa, tapi kita kena ingat, makom kita berdoa, cuba kita rasa kita dah cukup puas dengan Allah. Baru kita berdoa, tak ada tekanan, betul? Tapi kalau dalam keadaan kita tak bersama dengan Allah, maka kita berdoa itu satu tekanan. Faham tak faham makna? Jangan salahkan saya kata tak boleh berdoa. Kita dah selalu banyak berdoa sampai kita tak hadirkan Allah.
daripada lubuk hati kita tak rasa kehadiran Allah tu tadi, lebih baik jangan doa. Bukan saya tak bagi doa, sebab engkau tak ada adab. Kalau engkau ada adab di hadapan raja, macam mana cara engkau minta? Macam mana cara? Engkau kena hadirkan raja dulu ke ataupun tak payah hadirkan raja? Raja tu penting ke atau permintaan kau penting? Tak? Cuba fikirlah ini. Allah bagi kita akal yang waras. Bukan kita ni tak ada fikiran macam binatang. Adab dulu. Hadirkan ya Allah. Bila kita dah hadirkan Allah, jadi permintaan kita, ya Allah, aku bersyukur pada engkau ya Allah. Banyak nikmat kau bagi padaku ya Allah. Nikmat hidup, nikmat Islam, nikmat iman. Banyak nikmat ya Allah, tak mampu aku hitung ya Allah. Engkau akan jadi begitu. Ini terus alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah bagi ni, bagi ni, bagi tu, bagi tu. Kesadaran tu tadi di hadapan Allah tu Allah nak lihat. Dia cakap, betul-betul kau berdialog tu, betul-betul kau memohon pada Allah tu, kau merasa cukup dengan Allah. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Hamdan hamidin, hamdan syakirin. Syukur banyak-banyak engkau dah ya Allah. Engkau tu aku dapat engkau tu ya Allah. Hebat dah aku ni ya Allah. Aku ni dah cukup ya Allah. Nikmat yang besar kau bagi. Tapi ya Allah, aku tak mampu nak hitung nikmat banyak engkau bagi padaku ya Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, semua hidup kau bagi ya Allah. Semacam-macam kau bagi ya Allah. Itu tanda dah sah dan kau cinta padaku ya Allah. Engkau dah sah, tanda engkau punya cinta tu memang sah. Ya Allah. Dan aku ni ya Allah, gunakan nikmat yang kau bagi tu membuat kekafiran, membuat kekufuran, membuat maksiat, menzalimi. Berat betul aku ni ya Allah. Itu permohonan doa yang betul. Tu doa yang betul. Kesadaran tu dulu. Dia bagi tu terlalu banyak. Ini terus kita hentakkan terus permohonan kita. Menjadikan kita tidak ada adab di hadapan Allah di dalam berdoa. Lepas tu kita komplain dah. Kata suruh minta tak dapat. Dah kita komplain. Tak? Tapi kalau orang yang dah betul-betul kenal Allah, kenal diri, dia berdoa tu dia dah dapat. Bukan doa setiap kali dia doa dia tak dapat. Setiap kali dia doa dia dapat. Setiap kali dia doa tu dia dah dapat. Apa yang dia dapat? Allah tu tadi. Permintaan lain kecil. Allah tu dia dapat. Setiap kali lepas berdoa dia dapat. Apa yang dapat? Allah. Subhanallah wa ni'mal. Itu yang paling besar. Itu yang harus kita fahami. Itu kita kena belajar, kenal diri, kenal Allah. Baru kita faham makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makam Nabi Ibrahim. Ketika nak dibakar tadi, malaikat suruh doa. Ni api depan ni. Kau nak kena bakar Ibrahim. Tu api dah marak ni. Minta pada Allah. Malaikat kata. Kau baliklah malaikat. Tu saya punya bahasa lah kasar sikit. Sebenarnya tak payah kau. Kau ingat Allah tu tak tahu ke aku nak dibakar. Nampak? Bukanlah Nabi Ibrahim tu sombong tak nak berdoa. Tapi makom dia tu tadi dah yakin kepada Allah. Dia tahu Allah. Dia tahu, dia yakin. Kan lain tadi. Itu saya cakap tadi, makam utoni astajib lakum jangan dibuat main-main. Itu hanya orang yang merasakan betul-betul cukup dengan Allah, baru Allah sebut utoni astajib lakum. Macam saya dah baik betul dengan raja, raja kata kau nak apa ambil lah, minta lah, aku bagilah. Ya, betul. Raja tak baik dengan kau, dia nak cakap utoni minta lah pada aku. Dia ke? Boleh ke? Boleh. Betulkan akhlak kita dengan Allah dulu. Jadi kita nak kena doa tu, doa yang betul-betul doa kita minta tu Allah perkenalkan. Itu yang sepatutnya. Ya Allah minta kekayaan yang lain. Tadi kita hawa nafsu kita dah dalam keadaan hawa nafsu kita bermohon. Kalau Allah bagi nanti, Allah tahu bertambah ganap, teruk, ambil. Dia tak bagi. Tak bagi kau komplain pula. Sebenarnya dia tak bagi tu Allah tu tahu. Aku kena betulkan ni. Allah Ta'ala, Allah bagi yang lain untuk kita betulkan akhlak kita. Kembali kepada kenal diri, kenal Allah. Tak?
Kita doa selalu ni, tapi dia arahkan tempat yang lebih baik supaya kau kenal dia, kenal diri kau. Itu lebih baik daripada segala doa yang kau minta tu tadi. 1000 kali ganda lebih baik. Kita tak faham. Itu dia saya cakap tadi. Jangan salah faham pula. Si Ajis cakap jangan berdoa dah. Saya cakap bukan berdoa. Tapi duduk makam betul-betul doa. Ustuni astajib lakum. Bukan semua orang yang Allah Ta'ala kata begitu. Tapi orang yang dah merasa cukup dengan Allah, baru Allah sebut. Ustuni astajib lakum. Tu. Habis yang lain tak payah minta. Bukan tak payah minta. Minta juga. Tapi minta janganlah minta. Minta kita ni dapat hidayah Allah dan Allah sempurnakan hidayah. Minta yang tu. Jangan salah minta. Maknanya. Minta yang sepatutnya untuk kita. Kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Itu yang patut kita minta pada Allah. Temukan aku pembimbing rohani, ya Allah. So, itu sepatutnya kita minta sungguh-sungguh. Aku ni banyak jahil tentang kau, ya Allah. Aku suap makan pun aku rasa aku yang suap. Aku press motor, aku tekan minyak aku, ya Allah. Aku berjalan, aku rasa aku lagi, ya Allah. Padahal kau, aku ni la hayun, la alimun. Tapi aku rasa aku ada lagi, ya Allah. Itu yang harus kita minta kepada Allah. Supaya sungguh-sungguh kita dapat. Kalau kita dah dapat Allah dah segala-galanya, kan dah tak ada permintaan. Kita dah dapat Allah, dah kenal diri, kenal Allah, ada ke permintaan? Mana ada, dah lebur, dah tak ada kita dah. Dia dah kenal diri, kenal Allah, kita dah tak ada. Yang ada hanya Allah. Ada. Mana ada permintaan dah. Tak? Bila tak ada permintaan, barulah Allah kata, Utuni astajib lah. Doalah kepada. Jadi apa pun yang kita cakap, Allah Ta'ala kata perkataan kita itu kalam Allah. Jadi. Apa yang kita sebut tu semua adalah kata-kata Allah. Jadi. Apa yang datang kehendak kita tu semua kehendak Allah akan jadi. Tu maknanya doa tu. Doa tu kalam Allah. Doa tu kalam Allah. Permintaan tadi kita tu adalah daripada Allah. Baru jadi. Orang kata. Kita dalam doa kita minta kekayaan. Kekayaan macam mana? Kalau kita dah minta kaya, dah kaya macam mana? Macam Nabi Sulaiman. Cukup ke? Tak cukup juga. Kan? Tak cukup juga. Nabi Sulaiman pun tak cukup juga. Apa Nabi Sulaiman kata? Ini semua min fadli Rabbi. Ini semua kurniaan daripada engkau. Engkau tu lebih mustahak, ya Allah. Duduk engkau dengan engkau tu lebih kaya daripada segala kekayaan yang kau bagi. Jangan jadi aku tertipu dengan kekayaan yang Allah membuat satu. Jangan sampai kita terkena muslihat. Allah bukan menipu, tapi Allah menzahirkan jangan sampai engkau terhijab dengan kekayaan dia bagi Sulaiman. Nabi Sulaiman tak terhijab, dia kenal diri, dia kenal Allah, dia tahu ini semua anugerah daripada Allah, bukan aku punya. Kita bila dah dapat sesuatu kita rasa kita punya, hingga kan kita nak bagi kepada orang pun susah. Jadi tengok permohonan-permohonan, permintaan-permintaan kita. Lagi kita minta, lagi dapat, lagi tak cukup. Pergi umrah, doa kita makbul. Kita minta company kita bagi bisnes kita bertambah. Aku balik pada umrah. Biarlah aku balik pada umrah. Kekayaan aku bertambah lah. Tahun depan aku nak pergilah tiap-tiap tahun. Kita pun tiap-tiap tahun pergi. Bertambah. Rupanya kita ingat betul lah tu. Sebenarnya Allah nak bagi kita faham. Apanya yang sebenarnya yang kau nak. Aku bagi. Kau nak sebenarnya cukup ke? Aku boleh bagi dunia seisinya. Tapi cukup ke? Kita kena faham. Penghujungnya nanti cukup tak? Jadi tak lain yang menjadikan kita cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup kita sebagai Allah. Allah kita cukup dah. Kita dengar cukup dah. Tapi kalau orang tak kenal diri, tak kenal Allah, payahlah kita nak cakap.
Mulutnya. Ni jam banyak pembohong-pembohong, munafik-munafik. Melahirkan anak-anak yang syirik, anak-anak yang munafik. Banyak ni jam sekarang. Yang berperangai lebih teruk daripada binatang. Bukan di sinilah. Sini baik-baik lagi lah. Di tempat-tempat luar kalau kita pergi, ya Allah, anak-anak dia orang. Anak-anak orang yang bukan Islam ni. Ya Allah. Tak ada peri kemanusiaan langsung. Tak ada belah kasihan. Nak dibunuh, dibunuhnya. Di India tu. Agama Buddha. Agama-agama dia suruh bunuh orang Islam. Tu. Kita minoriti, dia majoriti, dia ramai. Dia 90%. Kita duduk kat tempat dia, kita 10%. Silap sikit dia bunuh kita. Dia cincang kita dengan parang. Tak ada belah kasihan dia. Tapi dia tu, minoriti duduk kat kita, majoriti kita lebih ramai Islam, kita tak ada buat apa dengan dia kalau dia salah. Malahan kita backing dia untuk silap. Tu watak kita orang-orang Islam ni begitu bila kenal diri, kenal Allah. Tak ada perangai beri kemanusiaan, tak ada perangai lebih teruk dia binatang macam ni orang. Tu tadi. Mana kita nak selesaikan orang macam tu? Tu cakap. Ambil organ-organ apa ni untuk jual, dia dah tak ada dah pemikiran kesian dengan manusia. Janji aku dapat duit, aku tak makan kan aku mati. Sanggup dia bunuh. Kalau jenis manusia ni tak ada perasaan manusia, lebih teruk daripada binatang, Allah Ta'ala kata. Gitulah kita nampak. Budak-budak kecil ni, dia cari jalan kan. Tu, dia jual. Mana anak-anak lahir-lahir yang tak ada mak bapak, bapak dia tinggal, dia lahir, dia ambil anak tu. Dia ambil anak, dia besar sikit, dia ambil organ mati, dia bunuh. Kita tak nampak teruknya perangai-perangai manusia yang macam tu. Jadi zaman kita ni menghadapi manusia-manusia gitu dah. Kita nak jumpa orang yang betul-betul duduk jalan ni susah. Susah. Mulut aja yang cakap. Dia sama-sama. Sama-sama Islam. Tapi bila dia uji sikit, hilang Islam tu. Hilang iman. Dia uji sikit aja. Kan? Tu. Jadi kita tak mahu. Kita memang hidup di zaman kita ni zaman yang memang dah huru hara lah. Kalau kita kenal diri, kenal Allah, nampak lah. Memang Allah, memang susunan Allah. Fasa kita ni fasa kelima. Fasa nak masuk fasa kiamat. Kiamat dia kerja dia. Kerjanya menghimpunkan segala-gala maksiat-maksiat. Daripada zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Semua berkumpul maksiat-maksiat tu. Itu tadi. Jadi bersyukur orang yang sedikit tu bersyukur. Orang yang bersyukur tu sedikit. Mudah-mudahan kita jadi, Allah jadikan kita orang yang sedikit. Susah. Kita nak suruh datang dengar talk kita ni, ya Allah. Dia punya tutup pintu tu tadi. Macam-macam dituduhnya kita ni. Kita tak minta satu sen pun. Kita tak mengharapkan nak dapat pingat, nak dapat kedudukan, nak dapat pujian. Tak pernah ada dalam diri kita tu. Kita kesian, kita nak selamatkan manusia supaya benar-benar mengesakan Allah. Kita nak selamatkan dunia dan akhirat dia. Dia pandang kita ni macam pandang. Macam orang yang buat salah besar sangat tu. Tapi kita tak peduli lah. Kita terus jalan terus, seronok kita. Sebab kita tahu penghujung zamannya begitu sifat manusia. Dia sama-sama Islam, sama-sama, tak usah kita orang kafir lah. Tak usah kita Yahudi lah sekarang ni. Kita orang Islam kita sendiri pun lebih teruk lagi sebab munafiknya perangai. Kita menghadapi gitu. Orang Islam yang orang kafir mana ada munafik. Kafir memang kita tahu jelas-jelas dia tak suka kita. Yahudi Nasrani. Memang jelas dia memang tak suka kita. Kita tahu. Masalah kita ni orang Islam. Bersembunyi di sebalik kemunafikan dia tadi.
Yang kita menghadapi manusia gitu. Kadang-kadang keluarga kita yang jadi munafik pada kita. Depan kita dia tunjuk baik, belakang kita dia tak suka perjalanan hidup kita. Bila tak suka perjalanan hidup kita, dia telah mensekutukan Allah. Sebab perjalanan kita mengesakan Allah, mengesakan Allah. Bila dia buat tak sentuh hara dengan kita, maka Allah tu sendiri yang akan turun tangan. Jadi kita risau. Kita risau yang itulah tadi. Jadi ya Allah jangan apa-apakanlah dia. Ya Allah dia tak tahu. Engkau bagilah pengetahuan. Kita risau kat situ pula. Pasal dia keluarga kita. Kita tahu, yakin dah perjalanan kita dah betul dah. Allah bagi keyakinan. Tak ada was-was kita. Tapi orang lain kata, kita kesian kepada orang yang kata tu tadi. Sebab bukan kita nanti. Allah tu sendiri yang aku isytiharkan perang. Siapa yang aku isytiharkan perang. Siapa yang kekasih-kekasihku, para wali-waliku. Ini hadis sahih. Hadis kursi kan. Yang main-main hadis ni mana ada mutasabihat lagi. Mana boleh kaji-kaji lagi dah. Dah mukamat dah. Mukamat dah tetap. Kau usik je kekasih Allah. Tu macam kau kena. Tapi takut orang-orang yang wali Allah ni. Bila dia usik dia. Ya Allah jangan apa-apakan dia. Ya Allah. Dia cepat doa. Sebab dia tahu kejap lagi dia akan kena. Allah dan malaikat jangan disuruh malaikat. Kena lah kau kejap lagi. Tapi dia tak nak, ya Allah tolong cepat, ya Allah jangan apa-apakan mereka, ya Allah di keluarga aku, bagi dia sedar, ya Allah. Dia cepat. Apanya gitu. Macam Rasulullah lah, pergi perang. Malaikat banyak-banyak dia kata. Jangan sampai setitik pun darah Rasulullah turun ke bumi. Turun ke bumi aku tak balikkan dunia ni. Habis semua orang kafir. Pecah gigi Rasulullah, patah, bibir berdarah. Rasulullah tapung. Takut menitik satu malaikat mengamuk. Tengok, dalam kondisi begitu, nakkan menang, tapi tetap jaga adab juga. Tak mau gunakan cara yang begitu. Tetap ditampung. Jadi kita dididik gitu, bertambah kita kenal diri, kenal Allah, akhlak kita bertambah lagi. Bukan bertambah kita ada keakuan diri, itu salah tu. Walaupun kau belajar Quran, belajar hadis, kau solat banyak-banyak, disebabkan kau solat banyak tu menjadikan kau hijab dengan Allah, bahaya solat kau. Bukan saya tak bagi solat, bahaya solat kau tu tadi. Sebab kau tak kenal diri, kau beribadah pada Allah, kau mengaku kau, maka akhlak kau tak ada, kau nampak orang tak solat, kau rasa kau lebih baik, orang tu buruk. Ya Allah. Hati-hati. Kita ni alhamdulillah, tak bersyukur. Allah lah sendiri memberikan kita pengetahuan tentang dirinya kepada kita. Hingga kita tidak was-was lagi. Yakin kita hakul yakin Allah bagi sampai kamalul yakin. Ya, itu tadi. Jadi bukan kita ni mempelajari ilmu ni. Kita kata, dia tak ada sanad lah. Dia tak ada guru yang sampai kepada Rasulullah. Dia tak ada sanad ni, mata rantai. Tak payah belajar dengan si Ajis ni. Itu kata-kata sumbang. Kita janganlah layan. Ya, kita jangan layan. Nanti dah ada sanad pula, dia nak gitu pula. Manusia ni kalau kita ikutkan tadi, macam Luqman Hakim dia ajar pada anak dia kan. Dia ajar anak dia bawa keledai ke bawa unta, Ustaz? Keledai. Bawa ke pasar, anak main ikut. Mula-mulanya Luqman Hakim naik dulu. Ni bapa apa biar anak berjalan. Kat pasar kan orang ramai. Dia kata. Lepas tu Luqman Hakim turun, dia naikkan anak. Anak kurang ajar, bapa dia biar. Lepas dia naik dah dua-dua pula. Menyeksa binatang. Dua-dua naik. Lah. Dua-dua turun pula. Nah, tengok. Ada kedai tak nak pakai. Bodoh orang tua ni dengan anak. Dah kena juga. Sudah dipikulnya. Bodoh. Biarlah dia ada kaki. Tengok. Balik dia ajarkan anak dia. Ini nak kalau kau buat sesuatu, kau nakkan manusia nilai, beginilah. Takkan selesai. Jadi kau buat apa benda pun, kau dah yakin dengan Allah dan landasan tu betul, jangan patah balik. Terus dengan landasan kau. Biarkan kau pedulikan orang lain. Peduli. Walau siapa pun yang kata keluarga kita ke mak bapak kita ke apa pun yang cakap peduli. Kita betul kita
tusyrik billah. Jangan mensekutukan Allah. Tak ada siapa boleh nak apa. Nak kata kita nak apa, so berhenti apa. Tak. Kita tak nak mensekutukan Allah. Kita nak terus mentauhidkan Allah dan kita tak peduli. Siapa pun ke depan kita, kita tetap mengesakan Allah SWT. Kita akan jalan terus sampai ajal kita menjemput kita. Kita tetap mengesakan Allah. Kita tak mau lain lagi dah. Kita dapat kemanisan mengesakan Allah SWT. Jangan cuba-cuba nak goda kita. Cari orang lain. Kalau dulu aku belum kenal diri, kenal Allah, kau boleh goda lah. Aku asyik tombang jatuh je. Tapi sekarang, sorry. Sebab aku ada Allah. Bukan aku kuat. Aku ada Allah. Cukup Allah aja aku. Itu betul-betul. Kita betul-betul jadi orang pejuang. Ini kita tak tahulah sekarang ni. Bila kita pun tak tahu istilah berjuang, kita pun tak tahu. Kita rasa macam aman ni sekarang ni. Padahal kita kena berjuang makin kuat. Perjuangan pertama adalah dalam diri kita banyak tak settle lagi. Kita tak kenal diri, tak kenal Allah. 40 tahun, 50 tahun hidup kita dalam keadaan nak upah. Beribadah juga, rajin juga, tapi upah. Bila kita minta upah tu, Allah tu kat mana waktu tu? Detik kita minta upah tu, Allah kat mana? Tapi kalau kita dah rasakan Allah, kita nak upah tak? Itu asal saya cakap tadi. Berbeza orang yang apa man kana mu'minan kaman kana fasiqah. La yastaq. Allah bagi tahu. Apakah sama orang mukmin, para rasul, para nabi, wali Allah, aribillah, itu orang mukmin? Apakah Allah Ta'ala soal, apakah man kana mu'minan, orang mukmin, apakah sama orang mukmin yang fasikun, orang tak kenal diri, tak kenal Allah, fasik? La yas. Allah sendiri jawab. La yas. Tidak sekali-kali sama. Mereka tu nakkan aku. Orang fasik nakkan sesuatu daripada aku. Orang mukmin demi wajah, demi cinta kepada aku. Orang fasik nakkan sesuatu, aku bagi juga. Tapi dia tidak rugi, dia rugi, dia tidak dapat. Orang fasik ni dia tidak dapat kerana Allah rugi. Allah bagi juga. Tapi jangan salahkan Allah, bukan hijab, tetapi engkau lah yang mengikuti. Aku dah membuatkan perbezaan. Furqan, membezakan antara hak dan tapi engkau memilih jalan yang batil. Tapi engkau menutupi hak Allah SWT. Kau kata tu hak engkau. Macam mana? Itu yang berlaku dalam kehidupan kita. Kita terlalu banyak jumpa ulama-ulama, minta maaf bukan ulama sinilah, ulama tempat lain, dunia lain. Ulama-ulama, orang cerdik, pandai, semuanya bercerita, penghujungnya kita nakkan syurga. Dan orang ulama, orang cerdik pandai cerita ala tuju dia syurga, lingkuplah. Islam takkan naik. Tu. Hala tuju kita bukan syurga. Bukan saya cakap syurga tak ada. Hala tuju kita bukan neraka, bukan takut neraka. Tapi hala tuju kita adalah kembali kepada Allah. Dalam kehidupan kita tak merasa ada keakuan diri. Itulah dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Digabungkan kedua-dua makna tu. Inna lillah dari Allah, kembali kepada Allah. Makna kita tak ada lah. Digabungkan ayat tu kedua, makna dia akan keluar kita tidak ada dan tak pernah ada. Sebab kita dari dia kembali pada dia. Semua sesungguhnya dialah Esa, satu. Tapi kita tak dapat duduk situ. Kita orang meninggal baru kita sebut innalillahi wa inna ilaihi. Kita tak faham. Ayat tu musibah. Bila kita tak dapat Allah, musibah tu lah paling besar. Musibatun qalu. Bila kena musibah macam, kita kena kembali kepada Allah lah balik. Musibah apa tu? Bila kita rasa keakuan diri.
tanaman kita tak subur tahun ni, bencana jadi kat rumah. Itu semua disuruh kembali kepada orang yang sabar, kembali kepada Allah. Aku tak punya apa, tu semua hak Allah. Maka dudukkan balik. Ini semua cerita engkau ya Allah. Baru betul innalillahi wa inna. Dia dah bagi dah, Allah Ta'ala bagi tahu sedikit rasa takut. Takut tu kan daripada walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kita ni dibagi Allah bekal takut. Dulu pernah saya cerita lah. Takut tu macam mana? Ni surah apa Ustaz? Al-Baqarah Ustaz? Ke surah apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Khauf. Aku bagi sikit. Biar sedikit rasa takut. Itu tadi. Takut yang pertama tu memanglah Allah jelaskan tu. Wa naqsi minal amwali, harta benda. Wa anfusi was samarat. Wa basyiri sabirin. Wa buahan kita tak subur, harta kita rosak kan. Tu dia bagi. Tapi yang pertama Allah bagi takut dulu. Takut tu kita kena kaji dulu sebelum harta benda orang tu semua kita tak jadi. Tu nanti dulu. Yang dia kata khauf tadi. Dia bagi kita rasa takut. Siapa yang bagi kita rasa takut? Takut yang macam mana? Cuba cerita tulis dalam buku. Rasa takut macam-macam. Takut ini, takut tu, takut bini marah, takut ni, takut niaga tak maju. Macam-macam takut. Beratus ribu jenis takut. Tapi bukan Allah suruh takut kat situ. Allah suruh kita takut supaya jangan sampai ada keakuan diri. Tu kita kena takut. Takut tu yang kita kena pakai. Itu daripada Allah. Perlu kita ada takut. Tak ada takut berat. Takut Allah bagi untuk ke situ. Untuk kita merasakan ada keakuan diri kita takut. Ya Allah, aku dah ada keakuan diri ya Allah. Takut kat situ. Ini pergi tempat puaka je kita nak kena takut. Kenapa? Yang ini sepatut kita kena takut. Bila kita lupa Allah, patut kita takut. Kita merasa keakuan diri, kita kena takut. Itu yang Allah bagi sedikit minal khaufi wal ju'. Tujuan Allah bagi takut. Minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri sabirin. Siapa yang sabar Allah Ta'ala kata? Orang yang sabar, qalu dia kata apa? Dia akan menyebut memakai pakaian apa? Aku tak ada apa benda. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak ada apa benda aku ni semua. Aku lahir pun satu benang pun tak bawa apa. Jadi kalau ni rosak ke, harta aku hancur ke, ujian macam mana pun, sebelum ni aku tak ada apa benda pun, satu urat benang pun tak ada. Kembali kepada Allah. Yang kita ada hanya Allah. Yang takutnya tak ada Allah. Tu yang terjadi tadi. Musibah yang lebih besar. Kena faham kena. Si Haji ni pandai-pandai je tak bersih. Lantak kau lah. Aku dah yakin dengan Allah. Jadi sesuatu yang Allah bagi pada kita ni tepat. Sebab kita melakukan maqam tu. Bukan sekadar kita tafsir kosong-kosong. Kita melalui maqam tu. Takut tu tadi kita dah pergi semana tempat puaka tu. Dan musibah yang paling besar sekali yang kita kena timpa adalah melalaikan kita rasakan. Tu musibah bagi kita. Kita minum air ni kita rasa kita yang suap. Tu musibah tu. Kita berjalan kita rasa berbulan-bulan, bertahun-tahun, 20 tahun kita rasa kita punya kita yang bergerakkan. Musibah tu. Kita melihat, kita tak nampak Allah Ta'ala. Kita rasa kita yang melihat sesuatu tu. Musibah tu. Balilah kembali. Qalu inna lillahi. Inna pulanglah balik. Leburkan diri. Tak ada. Barulah. Ya Allah, aku silap. Ya Allah, aku melihat sesuatu yang kau jadikan. Aku nampak itu. Aku tak nampak siapa pencipta. Ya Allah. Musibah ya Allah punya. Ya Allah, tolong. Aku angkat ni, aku rasa aku yang angkat. Bila aku belajar ni baru aku tahu punya Engkau ya Allah yang gerakkan. Engkau yang bagi rasa ya Allah. Aku kena musibah ni ya Allah. Kembali pada Allah. Innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Itu digunakan, bukan orang meninggal innalillahi. Tak kurang tepat, bukan saya kata tak tepat, kurang tepat. Dalam hidup kita nak pakai maqam innalillah itu kena takut bila kita ada rasa atau kita lupa pada mengesahkan Allah. Itu tujuannya innalillahi, itu musibah. Musibah tu selalu pakai pakaian tu. Bukan orang meninggal kita baru nak sebut. Itu tak faham. Itu bukan saya cakap tak tepat. Kurang tepat. Boleh. Tapi yang sebenarnya untuk diri kita. Kembali. Kadang-kadang kita sebut, kita pun tak faham. Kita hanya sebut sekadar lepaskan kerongkan kan. Dia datang daripada. Tapi kita tak duduk makam yang dikatakan kita ni. Innalillahi wa inna. Kita tak ada. Kita tak ada. Jadi apa benda pun Allah nak ambil, semua hak Allah. Kita bersedia Allah nak cabut nyawa kita pun, dia yang jadikan nyawa kita, kita tak ada. Di situ baru kita tenang. Itulah kita nak ajar anak-anak kita, kesian. Kalau kita tak ajar anak-anak kita. Kita nak ajar orang yang dah berilmu-ilmu ni payah. Dia rasa dia dah hebat semua dah. Terhijab dia dengan Allah. Sebab kan dah terlalu banyak beramal. Terhijab dia dengan Allah. Tak berhidupan dengan Allah. Rugi. Terhijab dengan keturunan orang dah bangga-banggakan dia. Ya Allah. Allah tu, Allah sentiasa dengan kita. Kita tak nampak. Allah tu lebih mustahak daripada segala harta karun kau ke apa benda keturunan kau tu. Yang lebih mustahak tu Allah nak kau esakan tu. Lebih mustahak kau tak nampak. Ya Allah, musibah. Jadi saya rasa cukup sampai situ dulu. InsyaAllah. Kita bagi kepada Ustaz Zai Al-Masri dan Ustaz Ratib semua untuk bagi pencerahan sikit. علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat melaksanakan suatu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu memakmurkan bumi Allah ini sebelum ajal kita sampai, membawa seruan yang paling tinggi, itu menghilangkan kedirian, menghilangkan keakuan, menghilangkan kedirian, menghilangkan keakuan. Alhamdulillah, pada malam ini kita anggap majlis ini majlis Maulidur Rasul, majlis ilmu yang pastinya. Dan pada malam ini ada beberapa orang yang minta didoakan. Malam ini kita, majlis kita ini ditaja oleh beberapa orang. Pertama sekali Puan Zainab yang sakit saraf. Yang kedua, hamba Allah yang mohon doa dipermudahkan urusan. Yang ketiga, seorang pakcik yang minta doa disihatkan oleh Allah kerana baru belah jantung. Yang seterusnya yang mohon doa ialah seorang saudagar yang bernama Hidayat, yang meminta supaya perniagaannya dimajukan oleh Allah SWT. Doakanlah mereka, dikabulkan permintaan mereka. Syai'ulillah lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ala kamalillah wa kama yaliq bi kamalih. Kita pernah dengar satu bicara pasal sifat 20. Sifat 20 ini adalah ilmu kalam, ilmu tauhid dalam mengenal Allah. Dan salah satu daripada buah daripada ilmu kalam ini, sifat 20 ini sebenarnya ialah menghilangkan keakuan diri. Menghilangkan keakuan diri. Dan ia adalah sejenis rasa. Dia adalah sejenis rasa. Dan dia adalah merupakan suatu anugerah yang besar yang kita nak minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tolonglah bagi kepada kami, kerana kalau dia tak bagi, kita tak dapat nak faham. Paling malang 1000 kali malang kalau belum dapat merasa, dah berburuk sangka. Allah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada golongan itu. Dihindari daripada fitnah golongan itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia inayahnya, rahmatnya, dapat kita bersama-sama dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallazi asra dalam majlis Allah Subhanahu Wa Taala ni. Maka beruntung kita, saya nak beritahu ni, beruntung kita. Saya sebut sekali lagi, beruntung kita. Sebab seperti yang diceritakan sebelum-sebelum ni, Ustaz ada ceritakan sebelum-sebelum ni, nak dengar talk ni kan, nak dengar talk ni kita kena orang lama dulu, wali Allah Sunan Bonang ajar kepada bawa awak anak dia Sunan Kalijogo, bawa naik perahu ke tengah-tengah laut nak cerita talk ni lah. Kita ni cerita talk ni bahasa Melayu yang kita faham. Dia orang bahasa Jawa ke apa tak kisah, itu tak penting. Yang penting ini menceritakan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pergi perahu tengah-tengah. Ni kita ni macam saya cakap tadi, masuk talk ni nak datang talk ni pun malas. Nak dengar ni lagi malas. Jadi saya baru sebelum saya bercerita dengan Ustaz Ahmad, saya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pergi ke rumah seorang orang antik kat sini. Tapi saya tak nak sebut nama dia. Dia cakap dengan saya, ilmu ni bukan lekeh-lekeh, dia kata. Faham tak maksud dia? Ilmu ni bukan lekeh. Saya ada kitab, saya ada apa. Dia kata. Kitab tu maksudnya, dia nak mengaji kitab tu, saya tengok 1985 dia keluarkan kitab dia, 1985. Jadi dia nak menyatakan ilmu kenal diri, kenal Allah ni, itu bahasa dia, bahasa dalam dia tu. Ilmu kenal diri, kenal Allah ni mahal, jangan lekeh-lekehkan. Mahal tinggi, ketinggian nilai dia tinggi, tak dapat nak nilai macam mana pun tak tahu. Kan? Seisi-isi dunia pun belum tentu lagi dapat nilai. Nak bagi apa pun belum dapat tentu nilai lagi. Jadi hargai benda-benda macam ni. Saya dapat rasakan benda tu Allah Taala bagi saya. Betapa berharganya talk ni. Sebab menceritakan, membawa hati kita ni kepada Allah. Ibarat kita tak duduk kat sini, saya cerita dengan sahabat saya semalam. Ibaratnya kita dah betul-betul tenggelam, kita tak duduk kat sini dah. Bukan kita duduk kat dunia ni. Ibarat gitu. Kita duduk mana? Alam mahada. Alam mahada tu bukannya bermakna kita, alam mahada maknanya tenggelam, itulah tenggelam, menafikan keakuan diri. Kita berkehidupan macam biasa. Itu yang ada ni, nampak ni ada. Tadi kita tak ada dalam keadaan. Menyatakan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, itu saya cakap berharga. Jadi kalau kita tak mempertahankan ilmu-ilmu sebegini, kan, ilmu tua ni, ilmu lama ni, kan, bukan tua tadi, lama ni memang dah qadim dah. Memang Rasulullah bawa ni benda ni. Dia ajarkan kepada para sahabat dan sekalian semua. Saya nak menyatakan sama-sama kita kongsi, jaga anak-anak kita daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cakap direct je, kan, saya cakap direct. Anak saya salah, saya tegur terus. Saya tegur terus dalam selepas solat dan sebagainya. Saya tegur terus. Dan anak saya alhamdulillah makin lama makin meningkat, Allah Taala meningkat je. Dia punya
kefahaman yang di sisi Allah. Alhamdulillah. Saya nampak, saya sebagai bapa, saya tahu. Saya mendoakan macam mana doa tu bukan doa daripada saya sebenarnya. Doa daripada Allah. Bukan kehendak saya tapi kehendak Allah. Kehendak doa tu daripada yang saya kata tadi. Bukan kehendak doa tu daripada Allah. Jadi saya tak mengenepikan pemilik doa tadi tu. Itu saya jaga adab di situ. Saya tak cakap saya bagus. Kalau saya cakap saya bagus, saya cakap dengan sahabat saya semalam. Kalau saya cakap saya bagus, saya banggakan diri, maknanya saya dah mengadakan keakuan diri saya. Saya pun takut. Khauf wal ju'. Macam Ustaz cakap tadi. Khauf wal ju'. Buat apa? Wala yazidu zalimina illa khasara. Tak jadi apa-apa kalau saya bangga diri. Nak buat apa? Saya cakap sini, saya share betul-betul lah, berkeyakinan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hilangkan keakuan diri. Maknanya macamlah dikatakan Bilal bin Rabah, ahadun ahad. Apa benda ahadun ahad tu sebenarnya? Ahadun ahad tu dah tak ada dah keakuan diri dia. Sebab tu dia betul-betul jadi kekasih Nabi Muhammad SAW. Jadi kekasih Allah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Betul-betul. Itu yang sebenarnya. Jadi saya sama-sama bawa benda ni dalam kehidupan harian dia. Kita jaga dulu anak isteri kita. Kita jaga keluarga kita daripada mensyirikkan Allah SWT tu. Inilah yang penting. Ni yang penting ni. Jangan rasa benda ni baru ke? Baru ke? Lama. Baru apa? Kita yang lama tinggalkan. Saya cerita tentang diri saya. Perjalanan diri saya yang dah lama saya tinggalkan benda ni. Jadi bila saya dapat, saya pegang betul-betul. Saya ikat betul-betul isteri saya, anak saya. Ikat tu apa? Dengan tauhid. Mengesakan Allah SWT. Selamat ahli keluarga. Jadi itu yang dikatakan ahsanu amalah. Bapa kita dapat, arwah mak mentua kita dapat, keluarga yang besar, semua dapat yang dikatakan pancaran daripada kita mengesakan Allah SWT. Menafikan keakuan diri kita. Itu yang sebenarnya. Tak lain dah. Tak lain. Ini saya itulah cakap kan, kalau orang mati tu pergilah ziarah. Kan? Tengok macam mana orang kat liang tu pun cukup lah. Ibarat kita duduk kat dalam tu. Macam mana kita nak hadapi lepas kita dah diletakkan hidung kita ni dekat tanah, bau tanah ni. Maksud dah ditarik nyawa. Lepas tu dia tiup balik pula tu. Dia tiup balik, macam mana kita nak, kalau kita tak ada benda ni, macam mana kita nak menghadapi alam barzah tu, macam mana? Tapi kalau dikatakan kita hidup kita ni menafikan keakuan diri kita, la ilaha illallah, maka di situ pun Allah Ta'ala rahmati dia. Kita dah tak ingat apa dah. Maknanya kita pun tak ada dah. Kan? Kita tak ada la. Pakaian kita adalah la. Itu yang sebenar-benarnya. Yang dikatakan betul, yang dikatakan yakin. Meyakini, mengimani sebenar-benar la ilaha illallah. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dapat hadir pada malam ni. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Saya tak tahu apa nak cakap. Jadi tak ada apa kot. Yang tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara kita itu tadi semuanya daripada khatir Rabbani, daripada lintasan yang suci, yang kudus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kalimat-kalimat Rabbi, di mana perkataan itu tidak lain mengajakkan kepada mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dia. Dan setiap kehidupan kita adalah ilmu. Daripada start kita bangun tidur sampai sekarang, terlalu banyak ilmu-ilmu Allah bagi. Tapi kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Dia berlalu gitu. Itu original.
Itu daripada alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Bila kita belajar kenal diri, kenal Allah, kita akan tahu setiap saat, setiap detik ada lintasan-lintasan suci yang langsung daripada Allah. Yang anzala ala abdihil kitab, yang turun ke dalam kitab kita ni. Itu yang original, yang dikatakan tadi air lautan pun jadikan dakwat, apa pokok-pokok jadikan pena untuk, tak mampu nak. Ini hari saja kalau kita renungkan balik cerita kisah daripada kita bangun tidur sampai sekarang, tak tertulis kita kisah-kisah yang Allah turunkan. Original. Masing-masing kita ada sirullah, rahsia-rahsia Allah gitu. Tapi bila kita tak belajar kenal diri, kenal Allah, mana ada kita nak hargai itu semua? Sebab bila kita tak kenal diri, tak kenal, dia akan pergi ke hawa nafsu. Tak nampaklah kemanisan. Rasa kemanisan tadi yang kita nak ucap alhamdulillahillazi. Tak sebutlah kita alhamdulillahillazi anzala ala. Kita tak sebutlah puji engkau, aku puji engkau ya Allah, engkau yang turun segala-gala ehwal kehidupan aku, engkau yang turun ke ngarah, engkau yang bawa aku ke mana-mana, engkau yang bawa aku nak rasa, engkau yang bawa nak lihat pemandangan, semua engkau ya Allah. Oh, bahagia kita kalau baru betul kita sebut alhamdulillah. Itu bangun aja tidur alhamdulillah. Hidup tu sidi Allah bagi tu dah cukup nek. Apa tu datang nikmat penglihatan dia, semua tu rasa nikmat nanti. Sebab ibu dia adalah rasakan kenikmatan hidup kita. Kita rasakan hidup ni adalah cerita di. Itu yang nikmat tu, bukan cerita kita. Fahami betul tu insya-Allah. Siapa yang dibagi hidayah oleh Allah, dia mendapat betul. Dia siapa yang tak dibagi tu, kita lihatlah banyak perumpamaan. Bukan Allah tak bagi, perumpamaan yang Allah bagi amsal linnas. Tapi banyak manusia ni tak merenungkan, tak berfikir. Allah Ta'ala punya dalam diri dia banyak Allah bagi perumpamaan. Jelas Allah tu, jelas. Tapi dia tutupi dengan keakuan diri. Jadi manusia akan ditanya, kenapa Allah dah perlihatkan ini tapi engkau menutupi kata engkau. Itu yang azab sebenarnya. Itu dah azab dah. Sebelum disoal tadi, itu dah azab dulu sebenarnya. Bila kita menutupi hak Allah. Kudrat tu Allah punya, kita kata kudrat kita punya. Kita gunakan kudrat tu tanpa kita merenungkan bahawa engkau lah yang Allah. Kita tak pakai duduk kat makom tu tadi. Ada dalam Quran dengan Ustaz, ada Allah bagi tahu 7 ayat dan diulang-ulang. Ustaz kan? Ada yang menafsirkan bahawa Al-Fatihah. Saya tak cakap salah. Tapi sebenarnya menurut para orang yang arif billah, itu 7 yang diulang-ulang selalu tu sampai kan kita tidur pun, kita mati pun, hidup balik nanti alam ruh, pakai juga benda tu. Apa dia? La hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakalimun. Itu semua adalah diulang-ulang selalu je. Fatihah ya diulang-ulang, memang setiap kali dalam solat mesti ada Fatihah. Memang, tapi ini lebih kerap lagi diulang-ulang. Yang dia dimaksudkan Allah Ta'ala adalah itulah tadi, la hayyun lah. Kita kan kudrat kita diulang-ulang selalu. Kan hidup kita selalu diulang. Kan penglihatan kita selalu diulang. Kenapa diulang? Sebab kita kena ingatlah tu dia. Kan tapi tetap kita tutupi, kita rasa kita yang kudrat, kita yang berkehendak. Itu tadi. Maka kita ucap dia datang tu tadi, nak makan apa, mi soto ke, mi bandung ke, mi kari ke, kita tak ucapkan terima kasih. Dia datang tu tadi, kita tak ucap terima kasih. Kita rasa kita pun, kita yang berkehendak. Silapnya kita. Tu dia cakap tadi. Jadi kita kena perbaiki. Datang je rasa dia bagi, nak makan cendol ke, terus terima kasih ya Allah kau bagi. Itulah nikmat yang sebenar. Dia bagi kita kemudian sekejap lagi tetap cendol lah. Tapi kita cendol, kita makan cendol, kita tak ucapkan tu, makanan tu jadi apa tu? Derhaka lah kepada Allah. Lalai lah.
Tak maaf lah saya tak. Dah turun pun kau tak bersyukur. Dia yang bagi rasa kau tak nampak. Kau rasa kau pula tutup. Lagilah kufar kau tadi. Menutupi hak Allah Ta'ala yang bagi kau rasa. Kau kata kau yang nakkan makan tu. Padahal hidup kau semua tu diatur oleh Allah. 40 hari sebelum kau nak makan tadi, dia dah, Allah dah set kan memang makanan kau nanti. Allah dah tahu 40 hari dah. Ataupun 4000 tahun lagi dah tahu dah. Sampai Z kau punya chip tu dah sampai umur berapa semua dah set dalam chip tu, roh tu. Roh tu keluar balik semua dah cerita. Semua dalam pengetahuan Allah. Itu semua skrip-skrip Allah semua dah. Dia bagi semua ni malaikat ni. Ya Allah. Oh jadi Allah ni berada di macam Nabi dia satu waktu dia boleh ada 313 tempat. Satu waktu. Wih, hebatnya Nabi dia. Ya kalau Nabi dia satu waktu 313 tempat dia boleh ada satu waktu. Macam sini satu 313 Allah bagi. Apatah lagi Rasulullah. Laqad ja'akum rasul, telah datang lagi seperti setiap itu. Persangkaan kita macam mana? Allah bagi tak? Itu rasul. Kalau Allahnya lagilah, tak tahu nak cakap lah. Itu tadi. Alhamdulillah, saya rasa cukup lah. Kita tambahlah kita. Meleburkan lagi tadi. Hingga kita rasakan dia je lah lebih mustahak kan. Semua susunan dia. Hingga kami mimpi pun sekali pun dia yang bawa kita jalan. Dalam mimpi tu. Boleh ke kita tidur aku nak set ya Allah, aku nak mimpi pergi ke syurga. Boleh ke? Boleh tapi tak sampai ke situ. Sebab wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri. Roh ni urusan aku kata Allah. Jadi kau tidur ni roh kau keluar. Bila roh tu keluar, kau tak sedar dia keluar ke mana? Alam mana? Itu semua pengetahuan Allah. Urusan Allah. Cuba kita bila jaga balik. Urusan Allah juga. Dalam diri kita ada roh. Bergerak roh, bergeraklah bergerak nyawa, bergeraklah tu. Apa ni hanya hati. Bergerak hati, bergeraklah tu. Tubuh. Jadi tubuh jangan merasa bergerak tubuh tu. Tubuh tak. Dia ada hati yang gerak. Dan hati jangan dia ada nyawa yang gerakkan. Nyawa pula jangan mengaku. Melainkan roh tu adalah yang menggerakkan nyawa. Dan tak lain roh tu urusan Allah. Ada yang lain lagi kita nampak? Tak ada. Rasa dia cepat tu sangat macam kita rasa kita pula yang bergerak. Ada lajunya roh tu urusan Allah cepat. Telefon dia cepat. Cuma dia yang menggerakkan kudrat kehendak tu. Tapi kita bila tak mengaji bab makrifat, bab roh ni tak mengaji berat lah. Bila makan tahu pula roh durian musang king ni mesti begini-begini. Orang bagi di 24 pun kita tahu. Ni bukan musang king ni di 24. Tahu pula roh kita. Tapi bab dengan Allah Ta'ala kita tak tahu. Kenapa? Kenapa kita nak berbala-bala, nak memusuh dengan Allah? Kenapa? Apa masalah dia? Allah tu Maha Pengasih Penyayang, bagi macam-macam, bagi peluang macam. Kan? Kasih sayang gitu macam-macam Allah bagi. Kita nak apa benda sebenarnya? Kan? Sudahlah tu. Kembalilah innalillahi wa inna ilaihi rajiun dengan sebenar-benar faham. Insya-Allah. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu akbar. Sallu ala nabi.